Okay, once you dah download dan install web server dengan bracket, kita nak explore apa yang yang apa XAMPP ni boleh bagi untuk awak dengan bracket. So kita start dengan XAMPP dulu. Okay, dah selesai installation? Dah selesai ya? So sekarang buka awak punya XAMPP server. Buka control panel lah. Dia punya XAMPP control panel tu. Okay, boleh buka control panel, XAMPP control panel. So then awak akan nampak yang ni, control panel ni. Siapa yang ada masalah lagi dia tak keluar? Okay, tak ada masalah. So sekarang ni ada modul dekat sini, Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat. So basically 3 benda yang kita boleh pakai dekat sini, Apache, MySQL dan FileZilla. FileZilla ni FTP, File Transfer Protocol. So yang ini kita tak perlu lah sebenarnya, sebab server dengan kita punya workstation kita, tempat kita buat dia punya web tu, dia punya coding dia dekat komputer yang sama. Jadi kita just guna File Explorer saja. Kalau server awak dekat tempat lain, then awak kena guna FileZilla untuk transfer, guna File Transfer Protocol. Dia simple je. Awak kena guna awak kena download yang ini FileZilla ni server ni, bukannya client jadi awak kena download client punya FileZilla ataupun apa-apa FTP punya apa nama client. Okay, so ini kita tak guna yang ini sebab dekat server yang sama, tapi saya boleh tunjuk dekat awak, bukan hari ni lah So kita start dengan Apache je dulu. Ni Apache ni, start Apache. Yang ini web server, start Apache. MySQL ni kita akan guna minggu yang ke-7 bila kita masuk chapter 6 lah, bab 6 boleh So once you dah start tu, dia akan keluar port 80 and then 443. Yang 80 ni yang HTTP, 443 ni yang HTTPS. So ada 2. Okay, boleh. HTTPS tu yang secure punya connection. Boleh nampak kan? Aku nak besar lagi. Okay, so Apache dia ada 80 and 443 punya ports. Okay, PID ni di process number dekat dalam awak punya komputer. So once you dah start yang ni, awak pergi dekat dekat admin, tengok boleh buka tak? Buka admin ni, admin ni, buka admin, dia keluar tak dekat sini? Ni admin, boleh? Boleh keluar? Boleh So ini adalah you punya server page, dia punya interface yang awak dah start dia punya server. The first page yang dia keluarkan yang ini. Yang ini adalah dekat mana? Dekat htdocs, folder htdocs dekat sini Dia tunjuk dekat awak. Tengok dekat sini sekejap. Ini kat mana awak nak publish dia punya server. Pergi dekat C, XAMPP, and then htdocs. Tengok sini sekejap, htdocs. Ini adalah dia punya folder yang awak guna untuk display ataupun publish awak punya web content. Jadi kita nak create, awak section apa? 2 section 2. So basically bila awak buka je ni, dia akan keluarkan dia punya page yang under dashboard punya folder. Dia nama dia index.html. So kalau buka tu dekat sini lah, ada dashboard and then index, dekat sini index.html. Ini yang dia buka. Okay, so kalau awak rename ataupun benda tu dekat sini juga, dekat sini pun ada index.php, index.php dekat sini. Kalau awak rename yang ini, dia akan keluar benda ni. Kalau awak rename ni, tengok sini sekejap. Kalau rename saya rename kan ni F2 index 1. Okay, instead of index.php saya tukar index 1. And then saya pergi semula, ini saya close, pergi dekat admin, dekat control panel, saya tekan admin. Apa yang keluar? Dia akan keluar directory. Okay, sebab dia tak jumpa index.php. Kalau awak nak tengok page yang tadi tu, awak klik dekat index1.php yang saya tu rename tadi. So dia akan keluar. Okay, faham Faham tak? Okay.
Alright, so maksud dia apa? Dia punya page yang dia akan cari, kalau kita run web server and then kita nak buka dekat dia punya folder dia akan cari apa? Index, index tu .php atau .html, apa-apa yang nama dia index. Extension tu HTML, PHP, ASP ataupun apa-apa sahaja yang server punya page lah. Okay. Lepas tu kita sekarang nak create, maknanya tadi awak punya server dah running maksudnya running. So tadi bila kita buka je, dia akan keluar yang ni kan. Yang ini nama dia, ini apa, dia punya folder directory. Dekat mana? Dekat dalam htdocs. Okay, ni dalam htdocs. Buka htdocs punya directory, htdocs kan, dia ada dashboard, img, my page kan dekat sini. Awak tengok dia punya ni. Nah, dashboard, img, my page, my web, s1, s4, ni semua ni dekat dalam htdocs. So sekarang saya nak awak buka create satu folder. Pergi dekat file explorer, dekat htdocs ni saya nak awak create satu folder. Nama dia apa? S2, section 2 S2. Boleh? Buat satu folder sekarang. Siapa yang ada masalah lagi? Buat folder. Once sudah create folder S2 tu, sekarang saya nak awak buka yang S2 punya folder. Pergi dekat sini. Dekat sini awak refresh. Boleh? Tengok sini sekejap. Okay, dekat awak punya page tadi, awak refresh yang htdocs tu, awak refresh. Awak cari S2, ada tak? Klik S2. Boleh? Okey tak? Siapa yang ketinggalan? Tengah update lagi. Awak dah ketinggalan dah ni. Okay, siapa lagi yang ada masalah? Okey, tengah update. Okey, yang baru tadi buka S2 Macam mana nak buka S2? Tekan admin, ataupun sama ada awak tekan admin awak tahu, ataupun saya tunjuk dekat awak create new file, ni apa, Windows tab lah tekan localhost, okay, tekan localhost slash, okay, localhost slash, enter. So then awak akan dapat yang apa, htdocs punya folder. Boleh? Okey ke tak okey? Okey. So sekarang ni yang awak dah create S2 tu, awak klik S2. Okey. So dia akan keluar jadi apa? Localhost slash S2 slash. Kalau awak terus tulis pun okey, tak ada masalah. Make sure dia punya apa nama, spelling dia betul. Kalau tak, dia tak jumpa. Okey, boleh? So once you dah boleh buka you punya folder sendiri, you punya website punya folder. Sebentar, saya pasang dulu saya punya. Okey, boleh? Okey tak? Boleh tak? Okey, sampai kat sini guys. So sekarang kita nak create satu page untuk kita nak test sama ada kita boleh publish ke tak. Boleh? So pergi dekat folder S1, S2, you punya folder, create, right click and then new text document. Tekan test.txt. Boleh? Yang dekat sebelah sana, boleh nampak tak? Create new file. Create new file, nama dia test.txt. Dekat dalam S2 tu, create satu file. Gunakan right click, ambil document. Just create je .text punya, bukan .html, .text. Okay, lepas tu awak pergi dekat awak punya tu tadi yang page awak tu, localhost S2, awak refresh dekat sini. Awak belum, ni belum lagi. Okey, dah refresh. Ada tak test.txt dekat situ? Ada.
Dia keluar tak? Tak nampak apa-apa kan? Kosong je kan? Okey, buka semula. Okey ke tak okey? Yang sebelah sana tu ada ketinggalan dah ni. Sekejap. Okey, awak dah sampai kat mana? Test ni dah okey belum? Awak kena buka menggunakan notepad ni. Open notepad punya. Kosong lagi. Saya nak awak buka pakai notepad. Okey, yang dah selesai, awak try, awak masukkan testing dekat situ. Yang dah selesai tu awak masukkan testing, perkataan dia, Ctrl S save, Ctrl S save, and then awak refresh semula. Localhost S2 test.txt, refresh. Ada keluar apa-apa? Ada tak keluar apa-apa? Ada tak? Yang tadi yang ketinggalan tu kat mana? Dekat mana awak yang ketinggal? Dekat S2 ada test.txt dah buat dah. Yang ini dah buat. Yang ketinggalan, siapa yang ketinggalan? Ketinggalan, okey. Buat dulu test2.txt. Dah? Okey, dah selesai tu, awak tengok dekat sini. Okey, localhost S2 /S2 /test.txt. Dia keluar tak? Ni. Dekat dalam browser. Dekat dalam browser. Dia keluar tak? Awak belum type apa-apa kan? Jadi kosong dekat sini Okey, kosong. Boleh? Okey, so then awak masukkan menggunakan notepad. Type dekat situ testing learning PHP. Right? Ctrl S save, and then refresh yang ni. Refresh. Dia keluar tak? Testing learning PHP. Siapa lagi yang ketinggalan? Kita dah type 2 perkataan je, 3 perkataan, testing learning PHP, and then kita dah publish dah. Okay, untuk nak publish tu, untuk nak access publish, kita dah buat, kita dah post dah dekat dalam server kita, dekat dalam S2 punya folder. Sekarang kita nak suruh siapa-siapa access server kita. Macam mana nak cara nak access? Awak cari, awak buka command cmd command, and then awak masukkan dekat dalam command tu ipconfig ipconfig, tekan enter. So awak akan dapat dekat sini maklumat tentang awak punya IPv4. Bila awak access, bila awak join UTHM punya network, awak akan dapat dia punya network lebih kurang macam ni lah, 10.58.67.203. Ni saya punya. Awak punya dapat berapa? Check yang IPv4. Okey. Bagi tu dekat kawan awak tu, dia boleh access tak? 10.58 ke whatever dekat sini, bagi dekat kawan awak, suruh dia buka dekat sini. Okey, dekat sini suruh dia buka 10 dot berapa? Awak punya kawan awak punya IP 5867.203. Saya just copy je lah saya punya ni. Copy, Ctrl C. Saya punya, saya just copy je. Macam mana nak copy? Tak boleh. Saya copy, right click. Oh, dia dah tu masuk dekat situ pula. Okay. Kat sini ke? Control V. Slash S2 slash. Ni saya punya. Nampak tak? So kalau awak buka ni, awak akan nampak saya punya server dekat awak punya komputer, dekat browser awak. Bagilah kawan awak punya IP tu, bagi kat awak punya IP, bagi kat kawan awak, suruh dia akses. Kawan awak ambil, tengok dia boleh tak.
Okay, dah sampai dekat sini, okay? Alright, so sekarang ni kita dah boleh access server kita daripada tempat lain. Boleh? Tapi belum lagi dapat daripada internet lah. Ni masih dekat dalam local area network. Macam mana nak bagi sampai dekat internet? Ini kena configure router. Tapi kita tak buat configuration router. Dia panggil apa nama? Dia punya configuration dia router. So kita boleh publish terus je. Maknanya awak dah boleh publish server dah. Dekat mana? Internet. Okay, so sekarang dah boleh So sekarang okay, sampai dekat sini So sekarang kita nak create yang proper HTML punya page. Tengok dekat sini sekejap. Sekarang kita dah publish kita punya website Kita dah publish website kita. Sekarang kita nak create HTML punya page. Simple punya HTML page. So buka dekat ni awak punya lab 1. Buka lab 1 awak. Buka lab 1. Tengok lab 1. Okay, so dekat lab 1 ni kita nak try yang first HTML punya structure page punya yang ni kita nak publish. Okay, tengok dulu yang lab 1 ni, apa yang ada dalam lab 1. Download lab 1. Dia tak bagi download tapi okey lah kan, dah boleh buka tu. Okay, so tengok dekat sini sekejap boleh tengok sekejap. Sekejap Lab 1 objektif dia introductory to HTML, CSS and JavaScript. So basically dekat sini kita akan explore 3 benda. Satu HTML, yang kedua CSS, dan ketiga JavaScript. HTML ni dia punya dokumen yang kita nak publish dalam bentuk HTML. Maksud dia bukan dalam teks. Yang kita buat tadi itu dalam teks. Ni dalam teks. So apa sahaja yang kita tulis dekat sini, tak kira apa pun dia akan publish. Semua tu teks. Dia akan publish je. Tapi bukan HTML. Contohnya kalau katalah kita nak letak tagging dekat sini, HTML tagging, yang tagging tu pun dia akan publish, consider sebagai teks. Okay, so sekarang ni kita nak buat yang HTML punya dokumen So dekat sini kita nak buat yang simple page lah, HTML. Design the basic HTML page accommodate with CSS and JavaScript. So dekat sini dia kata kita nak buat satu page yang ada dekat dalam tu ada apa? CSS dan JavaScript. Apa dia CSS? HTML ni HTML dokumen lah kan. Okay, yang CSS ni macam mana kita nak display? Dalam HTML dokumen ada content yang kita nak display. Okay, maknanya kita nak kena apa, bentuk dia punya content tu dalam bentuk yang macam mana kita nak display. Contohnya untuk yang header kita nak display sebagai header, yang paragraph kita nak display sebagai paragraph dan sebagainya. List, bulleted list ke ordered list ke whatever kan. Ordered list tu yang ada dia nombor dia dalam list kan. Bullet list dia tak ada nombor 1, 2, 3, 4. Okay, bullet list. So kita nak display dalam bentuk tu. Okay, so tu nama dia CSS. Kita nak bagi dia apa? Dia punya styling dia. JavaScript ni operation. So basically dia ada 3 benda. HTML ni apa yang kita nak display, CSS macam mana kita nak display, so presentation, and JavaScript ni macam mana dia punya operation dia. Operation tu contohnya apa? Kita create satu page yang kita boleh masukkan dekat dalam tu dia punya senarai item yang kita beli. So dia punya page tu untuk yang customer order list item yang dia nak masuk dekat dalam cart. So macam ni dia nak calculate dia punya total payment yang dia kena buat. So ni JavaScript punya kerja. Dia buat total apa price punya tu. Kan? Lebih kurang macam tu lah. So calculation tu yang JavaScript buat. HTML dia cuma apa benda yang dia nak display. CSS macam mana dia nak display, nak bagi dia cantik macam mana, ada color apa semua kan. Itu CSS. JavaScript macam mana dia punya operation dia. So 3 benda ni tiga kena ada lah. Kalau you ada operation kena ada JavaScript. Tapi you boleh juga guna PHP. Dia buat dekat mana? Dekat server punya operation. Kalau JavaScript ni dekat front end punya, dekat client punya, dekat komputer yang buka tu. Okay, bukan dekat server. Dekat mana? Dekat komputer client, dekat user punya browser yang buat calculation, bukan dekat server.
Okay, itu JavaScript. Okay, so ni dia punya structure dia. So kita ambil yang ni, structure ni. So dia ada HTML, dia ada opening tagging HTML and then closing tagging. Maksud dia apa? Ini adalah HTML punya dokumen. Maknanya bila browser nak display, dia kena apa, ambil kira dia punya tag untuk dia nak display. So yang dia nak display dekat body tu. So contohnya dekat sini ada 3 line dia nak display. Yang first line tu, this is heading yang dia nak display. Tapi display bukan dalam bentuk paragraph, dia nak display dalam bentuk header, first header, first header punya apa tu lah. So kalau nak buka kan W3 School ni, boleh buka HTML W3 School, tengok sini W3 School HTML. Kita nak tengok yang structure HTML basic punya. Tengok sekejap je, tengok je dulu HTML. Okay, so sekarang ni kita ada benda yang sama tadi. Dia ada HTML opening ni, HTML closing. Okay, lepas tu dia ada body yang dia nak display. Ni yang dia nak display. Dia ada 2 dekat sini. My first heading dalam bentuk first header, dan P ni adalah paragraph. So yang heading punya dekat sini, yang ni first header. So dia akan display dalam besar ni, and then ni header lah, dia punya tu besar dia kan. Ni second header, third header dan 6 dekat sini kan, H6. Ini H1, H2, H6. So sekarang kita nak ambil yang ni, kita nak display dekat dalam kita punya server. Dia boleh ke tak boleh display dia punya content ni, my first heading and first paragraph dekat sini. Saya just copy je. Okay, lepas tu nanti awak buat saya tunjuk je dulu. Saya just copy yang kat sini. Okay, saya pakai teks dokumen apa ni, notepad juga. Pergi dekat file new. Ni saya ni test ni save dulu lah. Okay, and then saya just paste kat sini, and then saya save as. Yang ini page 1, saya letak page 1. Yang ini awak save as, type all file and then page 1 page 1.html, kena ada HTML dekat belakang tu. Yang ini menunjukkan apa? Awak punya apa, S1 ke S2? S2 kan? Okay, dekat S2 okay, page pg1.html. So sekarang dah ada file tu kan dekat dalam kita punya server. Boleh tengok tak kat mana? S2 ada tak dekat sini, pg1.html ada kan? Ada. Lepas tu kita nak test sama ada dia boleh buka ke tak boleh buka dekat kita punya server. Okay, so refresh semula. Pergi dekat mana? Localhost. Ni awak balik semula dekat local, pakai localhost je. Localhost, and then s2 slash tengok dia ada tak pg1.html. Kalau ada, then awak boleh klik dekat situ. Klik, ada tak keluar my first heading and my first paragraph. So sekarang ni dah ada dekat dalam kita punya server page yang first page kita buat. So sekarang awak buat, cuba buat yang tadi tu. Macam mana nak buat? Lagi semula boleh tak? Apa kita nak buat tadi? Kita nak test sama ada, sekarang kita nak guna HTML punya dokumen, bukan teks punya dokumen. Yang tadi kita buat apa? Text dokumen .txt kan. Sekarang HTML So pergi dekat mana? Pergi dekat W3 School. Saya nak awak ambil daripada situ. Awak search dekat sini, dekat search bar tu, dekat address bar tu, W3 School HTML. Boleh search dekat situ W3 School HTML. Boleh nampak tak? Okay, W3 School HTML. Okay, enter. Lepas tu dia keluar ni, awak cari yang HTML basic. Saya cuma nak awak copy dia punya HTML punya structure yang ni, yang ada dua line je, H1 dengan P ni line. Okay. Boleh? Okay, so just copy je yang ini. Ni besar sangat besar sangat Okay, copy je yang ini. Pergi dekat mana? Copy ni, pergi dekat mana? Notepad. Buka notepad, and then awak paste dekat notepad. Boleh? Lepas tu awak save as.
save as time all file, taruh dekat situ nama file, ada extension .html, boleh? Lepas pada save tu, awak pergi dekat browser, taruh apa? Localhost h2 localhost /s2/ enter, dia akan keluar dia punya directory. Okay, then awak klik pada pg1.html, dia keluar tak? Okay, so sekarang kita dah test kita punya server untuk nak display HTML punya file. Okay, tak ada masalah. Okay, so maknanya apa? Server kita dah running dah dan boleh display. So sekarang kita nak buka, nak guna bracket. Okay, kata okay, yang ni okay. Okay, so sekarang kita nak guna bracket. Awak buka bracket awak, bracket. Buka bracket. So yang bracket ni dia akan keluar dekat sini mungkin first kali ada banyak lah benda yang dekat sini dia bagi tahu info maklumat kan. Okay, so sekarang kita nak buka kita punya folder yang awak nak display tu, awak punya web dekat dalam bracket. So buka awak punya folder File Explorer, pergi dekat htdocs h2 ataupun just htdocs pun boleh, htdocs. Pergi dekat htdocs File Explorer, buka File Explorer, boleh. Tarik S2, tarik S2 tu, pergi dekat sebelah kiri bracket, sebelah kiri bracket, sebelah kiri, release kat situ, tarik, drag and drop, boleh. Okey ke tak okey? Tak okey. Buka ni file browser, cari htdocs. htdocs tu dekat C XAMPP htdocs. Tak nampak C XAMPP htdocs. Nampak? Okey, so dan dekat situ kan ada awak punya folder tadi kan, S2. Tariklah, tarik folder tu, pergi dekat sebelah kiri. Sebelah kiri ni, yang ni sebelah kiri. Ini dia punya file punya ni, file punya browser ni sebelah sini. Okey, awak just klik je. Kalau S1 saya tarik kat sini, saya lepas, dia keluar S1 punya folder. Kalau S2 saya klik S2, lepas pada sini, dia keluar S2 punya folder. Boleh? Okey. Ada lagi yang belum? Okey. So sekarang kita nak create new file menggunakan bracket. Dekat mana? Dekat dalam bracket punya ni lah. Kita nak create new document, HTML document dekat bracket. Right click kat sini, new file, ataupun pakai file new pun boleh, Ctrl N pun boleh. Right click, boleh. Ada dekat mana? Belum lagi. HTML lagi. Yang ini tak jadi lagi. Yang ini S2 PG1 pun tak ada lagi. Okey, saya tengok. Tak. Ada rosak. Sebentar, kabel kita tercabut, putus. Sekejap Asalnya. Minta maaf. Dekat MPD2 dia punya HTML HDMI kabel tercabut. Lepas tu dah tak ada pasang, dia dah rosak dah. Betul.
RMBD 2, HTML kabel. HTML, HDMI kabel. Okey, terima kasih. Okey, bagi saya tengah siap. Okey, siapa lagi ada masalah? Tak ada okey. Ada. Seperti kata ada. Mata dalam. Tak dalam. Okey, sekejap. Bagi panjang sikit kot. Kesandung. Boleh nak masuk dah. Nanti dah rosak dalam. Ini yang rosak ke? Sini yang rosak. Oh, ada. Main. Ni, sini dia. Dia pendek, sebab pendek senang. Ya, betul. Okey, boleh kot. Bismillah Okey, terima kasih. Okey, kita teruskan Tadi dah boleh display kan? Dekat dalam tu awaknya first page yang ini tadi tu ada boleh display kan? Okey. Okey, ni dah boleh display kan? So sekarang ni kita nak create, yang ini kita create menggunakan Notepad kan? Sekarang kita nak create HTML punya ni menggunakan bracket. Okay, so buka bracket awak. Tadi awak dah tarik kan folder tu. Right click, new file. Awak type dekat situ pg2.html. Ni page yang nombor 2 punya .html. So then dia akan keluar dekat atas tu. Dekat atas pg2.html S2 dalam S2 punya folder. Boleh? Boleh? So sekarang ni saya nak awak type dekat sini. Saya nak awak type dekat sini tanda seru. Type tanda seru. Tekan tab. Apa yang berlaku? Awak tekan tab, apa yang berlaku? Tak ada apa-apa yang berlaku kan? Okey. Saya dah masukkan extension, so automatically dia akan create untuk saya lah dia punya structure. Jadi awak kena install extension tu. Pergi dekat mana? Dekat sebelah kiri yang dia ada block tu kan, Lego block tu, kat bawah tu extension manager. Klik dekat situ. Okey, apa yang kita nak buat adalah kita nak install namanya the extension. Pergi dekat LabWorks tu, dekat bawah tu ada nama dia apa? Bracket extension. Dia ada image, beautify. Kita nak guna dua je dekat sini. Okey, yang lain tu awak kena explore lah. Extension, rating, HTML skeleton, super right click, zoom wheel. Ni awak boleh explore sendiri. HTML comment apa semua kan. Quick form tool. Ni penting untuk awak nak simplifikan awak punya apa?
web punya development process ni. Ni dia buat simple tu kan. Okay, so saya guna apa? Satu je, dua je dekat sini. Satu yang nama dia Emmet, satu lagi Beautify. So pergi dekat sini, search Emmet, E-M-M-E-T, dia akan keluar dekat sebelah situ Emmet, and then dekat sebelah kanan tu ada boleh klik install. Saya punya dah install, so dia letak install ED. Awak installkan tu. Okay, once dah install, dah selesai, close. Pergi dekat sini semula, okay, and then awak type tanda seru exclamation, tekan tab. Tab key tu yang atas caps lock, tekan tab. Dia keluar tak apa-apa? Keluar ke tak keluar? Keluar. Okay, dapat boleh? Okay, cantik. So sekarang ni kita nak create satu dokumen kita nak display dekat dalam server kita. Okay, buka H1, pergi dekat tu, dekat under body tu H1, tekan tab. H1 tekan tab, boleh? Dan awak taruh dekat dia punya H1 yang first title punya. First title tu awak taruh lah apa-apa, UTHM Pago ke whatever lah kan. Okay, UTHM Pago. Okay, boleh? Ya. Okay, teruskan So UTHM Pago, and then lepas tu dekat bawah tu awak tekan H2 tab, H2 tab. Ini campus. Okay, campus live. Okay, lepas tu awak create lagi, and create lagi H2 tab, H2 tab, lepas tu Ctrl D, Ctrl D. Just duplicate je. Dia awak masukkan dekat situ campus live, lepas tu my classes, whatever lah kan. Dekat situ H2 tu awak masukkan apa nama, sportings, and then food. Okay, nampak tak? H2 semua campus live, food court, sportings, my classes. So and then Ctrl S save. Awak preview semula, preview. Pergi dekat browser tadi, dekat mana tadi? Sini kan? Preview. PG2 kan? S2/PG2. So dia keluar tak? Campus live, food court, sportings, and then classes. Dia keluar boleh? Next kita nak masukkan paragraph dia. Pergi dekat bracket semula, pergi dekat campus live, bawah campus live tu tekan P,
Lepas campus life punya H2, tekan P, tekan tab. P, tekan tab, tab key. Taruh lorem 100. Lorem 100, LOREM 100. Tekan tab, Ctrl S. Lagi sekali. Okay. Lepas pada campus left H2, type P, tekan tab. Lepas tu type lorem 100, tekan tab. Tab key. Tekan S, Ctrl S. Ctrl S, save. Lepas tu awak refresh mula. Ni buka tu, refresh. Ada tak keluar apa-apa? Okey, kemudian yang kat bawah tu food court spotting my classes tu awak masukkan lorem 50 ke lorem 80 ke whatever lah. Awak masukkan dekat bawah dia. Okey, bawah dia tu P tab lorem 80 tab. Oh ni tak boleh. Salah tulis. Saya delete Ctrl X je. Sini P tab lorem 80 tab. Dekat sini sporting pun sama juga, P tab lorem 50 tab. Kemudian food court pun sama, P tab ni lorem 30 tab. Bila kita save je, bila kita save Ctrl S, saya punya tadi saya letak lorem dekat sini, dekat sebelah line, satu line dengan H2 dekat 13, tapi automatically dia turun bawah. Saya punya. Awak punya tak? Belum lagi. Okey, jadi awak kena install lagi satu extension. Nama dia apa? Beautify. Satu extension lagi supaya dia akan bagi indentation, bagi cantik. Ni once sudah save je, awak refresh, dia akan keluar semua dekat situ. Okey, boleh? Kita install lagi satu extension untuk nak bagi dia susunan dia elok, cantik sikit. Okey, try satu list punya yang nak tunjukkan dekat awak dia punya susunan indentation tu. Sorry, nak tunjuk dekat awak, dia akan susun sendiri indentation. Contoh dekat sini list. Okay, unordered list punya UL. Tengok dekat sini sekejap. Saya nak letak dekat lepas pada H1 pago tu, sebelum H2. Okay, saya letak UL unordered list. Unordered list ni tengok dekat sini sekejap. Unordered list, HTML basic, under list. Ni HTML list. Tengok sini sekejap boleh? Tengok dekat HTML list, W3 School HTML list. Ni HTML basic dekat sini. Pergi dekat HTML list. Saya nak buat yang ni. Ada item, yang ni ordered list, yang ini unordered list. Ini unordered list. Ini ordered list. Ordered list tu ada nombor list. So kalau awak tengok dia punya yang ni unordered list punya, dia kena UL and then LI ada 3 dekat sini, ada 3, keluar 3 list dekat sini. Kemudian ordered list yang nombornya nombor 1 2 3 OL, ada opening and closing Kemudian list dekat bawah ni. Beza dekat sini OL dengan UL je. UL untuk yang bullet, O tu yang nombor. Jadi saya create satu list dekat sini, saya tekan UL. Kemudian saya tekan apa ni? Greater than sign. UL greater than sign LI kali 3. Okey, tekan tab. So dia buatkan untuk saya ada 3 list dekat situ. So ni item 1. So ni campus live. Kemudian satu lagi apa? Food court. Satu lagi sporting. Satu lagi my classes. So ni yang first tu campus live. Saya just copy yang ni, Ctrl C. Saya letak kat situ. Okay, saya cuma buat bullet punya tu. Ni UL ni unordered list, bullet je. Okay, kemudian dekat sini saya ambil yang food court punya. Saya just copy je food court. Okay, Ctrl C. Saya letak dekat sini, Ctrl V. Kemudian
ada dua lagi kan dekat sini, food court dengan apa lagi, sporting dengan my classes. So sekarang saya ada 3 je, saya nak duplicate satu, Ctrl D, saya dapat lagi satu yang sama, saya masukkan Ctrl D untuk duplicate my classes, last sekali my classes. Okay, just copy je, Ctrl C, taruh dekat yang last, dan sebelum tu apa, sporting. So just copy je, Ctrl C, and then masuk dekat dalam tu. Okay, Ctrl S, save. Automatically dia akan buatkan untuk saya. Instead of dekat sebelah sini, dia savekan. Jadi yang ini nama dia Beautify, dia susun indentation. So sekarang ni saya nak awak install Beautify punya extension. Pergi dekat sini, nampak tak extension tu, nama dia Beautify ni, lepas pada emit tu, install Beautify extension. Pergi dekat sini, pergi dekat extension manager, masukkan Beautify, automatically dia buat indentation. Okay, boleh? Okay, saya punya dah ada BEAU. Nampak dah? Saya punya dah install dah. Saya punya dah install Beautify punya tu extension ni, Beautify True Hamlet punya tu. Okay, boleh? So once sudah tu dah selesai, you try buat UL lagi sekali buat dekat atas tu UL. Dah Beautify dah belum? Okay, buat bulat sekarang. UL greater than LI kali 4 star. Tekan tab. So awak akan dapat UL dekat atas, UL dekat bawah, closing. Nampak tak dia tak ni kan, dia tak susun lagi. Tekan Ctrl S, dia akan susunkan untuk awak Beautify tadi. Boleh? Ctrl S, save. Belum? Belum lagi. Kalau belum, awak pergi dekat edit, pergi dekat Beautify on save, Beautify on save, edit, dekat edit ni menu Beautify on save. Boleh? Dapat? Siapa yang tak dapat? Siapa ketinggalan? Siapa yang tertinggal? Tertinggal kat mana tu? Okay, dapat kan So sekarang ni kita dah ni, saya just ni saya padam, Ctrl S, save. Automatically dia akan susun indentation. So sekarang saya refresh mula dekat sini dokumen, dia ada dekat atas tu campus life, food court, sporting dan sebagainya.
Okay. Right, so sekarang ni kita nak buat apa? Tengok yang lab 1 punya. Ni dah lepas. Sekarang kita nak buat CSS. Okay tak? Okay, kita masuk CSS. Tapi sebelum kita masuk CSS, saya nak apa, awak tengok dekat bawah tu yang question 1. Awak kena create ni kan. Question 1 awak kena create ni, ada dia punya ni apa, card. Lepas tu dia ada title dia, ada image dia ada another title. Kemudian dia ada paragraph kat sini, ada paragraph, ini ada another paragraph, 3 paragraph. Cuma yang dekat sini paragraph dia bagi simbol. Kemudian dia ada yang bawah tu adalah button contact me. Dekat awak punya lab 1 lab sheet. Okey. Jadi kita akan insert, kita akan insert kita akan insert dekat sini. Kita akan study. Tadi H1 dah ada, so awak boleh pilih H1 ke H2, H3 ke. Dekat sini title dah ada. Kita sekarang nak masukkan image. Okey. Kita nak ambil image, masukkan dekat dalam kita punya tu, dalam kita punya page. So cara dia lah, pergi dekat mana? Pergi dekat bracket tu, under UTH-M Pago, dekat bawah tu kita masukkan image, img, tekan tab. So dia akan keluar apa? The SRC source and ALT. ALT itu adalah teks yang dia akan keluarkan bila dia tak jumpa dia punya image. Okay, image ni ialah image yang kita nak paparkan dekat source kan. Jadi image yang kita nak paparkan tu kita kena masukkan dekat dalam mana? Dekat dalam directory yang sama lah. Kalau tak kita letak tempat lain, kita kena bagi proper path directory. Okay. Jadi saya letak kita kena cari itu dulu, gambar dulu. Pergi dekat mana HTML, UTH-M cari gambar UTH-M dulu. Okay, so image, ambil UTH-M, nak ambil Pago ke nak ambil apa pun boleh. Campus UTH-M ni saya ambil yang ni. Ambil yang JPEG punya, JPG, save as, save image as yang ada JPEG punya. JPEG pun boleh juga, JPEG pun sama boleh. Yang penting dia extension tu dia lebih kurang JPEG, JPEG atau JPG boleh. UTH-M, saya letak UTH-M 1. Okay. Dekat mana? Berapa? Session 2 S2. Kalau awak nak letak dekat image, awak create image dekat situ. Create new folder img image. Okay, dan masukkan dekat dalam img punya file. Kalau tak, awak taruh dekat S2 pun okey juga. Tapi lepas tu nanti kita kena bagi proper directory path untuk nak access dia punya file tu. Saya letak dekat mana? img save. Dekat mana tadi? Dekat img save. Dekat htdocs S2 dia ada img, dia ada satu file. Nama dia UTH-M 1.jpg. Kalau kita terus letak dekat dalam contohnya saya create satu, saya download satu lagi. Contohnya yang ini yang ini saya letak terus dekat directory S2. Boleh juga yang ini JPEG, saya letak UTH-M 2. Saya letak dekat pun okey, tak ada masalah. Okey. UTH-M 2.jpeg dekat S2 punya saya letak. So kalau awak buka bracket, tengok sini awak buka bracket, dia ada satu yang UTH-M 2.jpg punya. Awak klik tu, dia akan keluar dekat situ. Dia terus boleh keluar. Okey. Kalau yang dekat img pun boleh juga. Awak klik pada img folder, then awak klik pada UTH-M 1 pun dia keluar juga dekat situ. Boleh? Jadi sekarang kita nak masukkan dekat dalam PG2 ni dia punya source dia. So first dekat sini taruh dia punya text dia alt to UTH-M. Ctrl S. Okay, so automatically the indentation. Sekarang refresh. Sikit saya belum letak tu lagi, refresh. Dia keluar UTH-M text dekat situ sebab dia belum jumpa image. Okay. Apa awak refresh. Dapat So then lepas tu awak letakkan dia punya proper source SRC. Okay, proper source SRC. Awak tekan slash.
Kalau awak nak ambil yang direct daripada S2 tadi, awak tekan back, terus cari UTHM 2 JPEG. Kalau nak yang dekat AMG, awak tekan dekat AMG, and then tekan dia punya tu dekat situ, UTHM 1. So dia ambil yang UTHM 1.jpeg punya. Control S, save. Boleh? Okay, and then refresh semula. Refresh, dia keluar apa? Besarnya kan? Besar kan? Besar sangat. Okay, so kecilkan dia punya tu dia. Besar sangat kan? Okay, so kita nak kecilkan dia punya image, boleh? Image dah keluar tak? Tak keluar. Berapa orang yang tak keluar image? Tengok. Tengok dekat sini semula, dekat bracket tu, dekat bracket sini, nampak tak dekat sini? Awak create satu folder IMG, buka pada dekat situ ada file tu. Awak klik tu maknanya dia boleh buka lah. Kalau yang dekat S2, buka dekat S2 tu sini, dia ada satu lagi yang JPEG dekat sini. Awak klik situ pun dia keluar juga. Jadi awak nak pilih yang mana, dekat IMG ke dekat S2? Awak pergi dekat PG2 STM tu, dekat file tu, awak klik dekat sini. Okey, sini yang SRC tu ada double quotation tu, awak tekan slash, dia keluarkan yang slash IMG dengan slash UTHM 2 yang direct dekat dalam S2 tu. Awak pilih lah mana-mana. Tekan slash, tapi kena tekan slash. Okey, baru kalau awak nak pilih yang UTHM 2 punya, awak buang slash tu, terus ambil yang ni. Okey, tekan Ctrl S, save, and then awak refresh mula. So dapat kan? Okey. Okay, tapi besar sangat kan? Besar sangat. So kita nak kecilkan boleh? Tak keluar lagi.
Okay, awak boleh modify awak punya size. Pergi dekat tu, nak modify dia punya size pergi dekat W3 School, pergi dekat HTML, kemudian pergi dekat image. Kita nak kecilkan dia. So dekat sini dia ada dia punya tadi kita dapat kan. Kita nak kecilkan dia, so kita kena masukkan dia punya apa nama tu, dia punya ini nama dia apa, lepas pada tag dia punya property dia. Okay, RMG property, kita nak kurang kecilkan dia punya size dia. So kita nak masukkan dia punya lebar dengan height, width and height. So kita nak masukkan width and height dekat sini, width and height sini. So kita masukkan yang bukan style dia punya width dekat sini. Kita boleh pakai dalam bentuk pixel ataupun dalam bentuk persen pun boleh. Okay, jadi kita letak dekat situ. Kita nak kecilkan yang ini besar sangat kan, yang ini saya punya ni besar sangat, jadi nampak yang kecil kan. Jadi saya kecilkan 50% of dia punya size dia, ataupun pixel pun boleh juga, pakai pixel. Saya kecilkan So dekat sini, lepas pada alt tu, letak width WATH, saya letak dekat sini 50%. Okay, ni 50%. Saya letak 50%. Kalau nak pakai pixel, PX. Okay, and then height tu automatically dia akan auto ni lah, adjust lah. Saya letak 50% aja, Ctrl S, save, and then saya refresh mula, dia automatically jadi kecil. Nampak? Dia okey lagi kan? Dia akan resize separuh daripada apa? Daripada page saya. Nampak? Okay, 50% tadi. Ni kita letak width 50. Kalau nak pakai pixel pun boleh. So kalau nak pakai pixel, sekarang UTHM 2 kan, kita tengok dia punya berapa pixel dia. Kat sini X dia berapa? X ni daripada atas kosong, lebar dia berapa? 2528 sampai 2500. Kita nak bagi separuh dekat sini, 1000 pixel pun boleh juga. Bagi dia nak suku about 500 pixel, boleh letak juga. Jadi awak boleh letak kat sini, awak boleh adjust kat sini size dia. Contohnya awak nak bagi PG2 size dekat sini in pixel, kita nak berapa? 500 pixel PX. Okay, and then width dia automatic lah, dia Ctrl S, save, then awak refresh semula, dia akan resize to 500 pixel kat situ. Faham? So awak boleh resize dia guna width dekat sini and then PX for pixel. Okay, persen, kalau persen awak guna persen based on dia punya apa email, apa nama dia punya browser punya, dia punya page dia, muka dia. So dia display dekat situ. So pergi dekat HTML, dekat style tu, width dengan pixel tu awak boleh adjust tu, width and style dekat situ dekat sini, dekat under image. Boleh awak try 1%, satu lagi awak buatlah dua, satu yang UTHM 1, satu UTHM 2 contohnya. Awak try boleh. Image kita dah masuk dan kita dah adjust punya sizing. Oh, okay, pukul 11 okay, boleh. Okay, next kita nak buat ialah, kita dah masukkan gambar tadi, kita nak buat P pun kita dah buat. Yang ini ada title, kita dah buat paragraph kita dah buat dah. Kita nak buat anchor. So bila kita contohnya dekat sini kan, anchor ni ialah link. Contoh dekat sini kita bagi image dekat sini sebagai link ataupun karakter. Okay, jadi kita nak buat link. IN tu apa? Ini F ni apa? Facebook kan? Facebook tu apa? IN tu apa? So whatever lah, kita nak buat dia punya link Contohnya kita nak buat link dekat sini. Ini link, nama dia anchor. So kalau buka dekat sini anchor pergi dekat W3 School,
links. Pergi dekat HTML links. So awak nampak ni dia panggil hyperlink. So dia punya tag dia A, tu nama dia anchor. HTML A tag defines hyperlink. So anchor. Cara dia ialah tekan A, lepas tu awak tekan tab. So dia akan bagi href punya tu, and then dia kosong dekat sini, awak boleh type dia punya link text tu. Okay, contoh dekat sini kan, untuk W3 School punya dia bagi teks untuk awak klik, nama dia visit w3school.com exclamation tanda seru. Untuk awak klik, nanti dia akan buka yang www.w3school.com. Okay, ni kan, yang ini ni awak klik, so dia akan pergi dekat sini. So bila awak klik, dia akan buka lah. Okay, jadi kita buat anchor. Dia yang ini dia masukkan dekat dalam P paragraph. So anyway, so kita create satu anchor lah dekat sini. So anchor tu apa dia? Yang ini kita nak masukkan post live. Kalau within kita buat satu lagi lah, UTHM punya, tengok UTHM punya apa, control D. Sini UTHM kita nak buka PPA punya tu kan, PPA Office. Kenapa PPA? Ini PPD Office PPD Office, PPD apa nama? Faculty lah. Faculty. Bukan kita bukan faculty pusat ni, faculty center. PPD. Okay, so yang ini kita nak bagi dia anchor. So bila kita PPD lah dekat sini, PPD kita nak bagi anchor dekat sini. So macam mana cara dia? Ni kita letak dekat sini A, tekan tab. Dekat sini A, tekan tab. So dia akan keluar href kan. Yang ini PPD center ni kita masukkan dekat dalam sini. So yang ini ni kita masukkan dekat situ. Control X, masukkan dekat sini. Control V. Okay, lagi sekali, tengok dekat sini Ni yang my classes ni kita tukar apa UTHM punya tu yang ada. UTHM, sekejap saya check dulu. UTHM punya tu faculty and officers admission undergrad. Faculty and officers. Boleh lah faculty and officers dekat sini. Saya nak ambil yang ini kan, Control C. Saya nak ambil yang ini, faculty and officers ni. Saya just paste kat situ je dulu. Yang ini ni saya bagi dia punya link dia officers department faculty lah, faculty. Saya nak gunakan faculty punya teks untuk pergi dekat sini. Boleh? Tadi kita dah buat PPD kan. Pergi dekat sini, saya just create new. Dekat sini spotting ni saya letak campus live lah, Control D. So yang ini saya letak nama dia apa? Faculty. Okay, faculty. So and then yang faculty ni saya gunakan sebagai teks untuk dia pergi dekat sini, dekat yang ini ni, dia pergi dekat sini. So saya just copy yang ini, saya just copy, Control C. Yang ini dekat mana ni? Ini dekat sini yang ini atas tu. Boleh nampak tak? Okay, saya tak nampak. Okay, nampak. Ni kan, ni saya buka yang UTHM punya page yang faculty and office ni. Saya just ambil dia punya address dia. Jadi saya just copy letak dekat sini je. Ni, okay, just copy dia dari sini. Saya guna faculty untuk sebagai link text. So pergi dekat bracket yang faculty ni. Okay, kita create satu anchor dekat sini lah untuk yang ni kan, anchor. Nak letak dekat bawah pun boleh. Kat sini kita create anchor je, A tab. Yang ini tadi kita dah copy, masuk terus dekat situ. And then yang ini nama dia faculty. Okay, Control S, save. So kalau buka semula, nanti lepas ni buat kat mana tadi? Pergi dekat localhost localhost S2 awak apa? Page 2 kan, kat bawah tu kan faculty, nampak faculty. Okay, ni anchor. Bila klik pada situ dia akan bukakan yang
UTHM ni, nampak tu Anchor, nama dia Anchor. So again, tengok dekat sini macam mana cara dia nak buat. Ni Anchor ni kenapa kita buat ni dekat sini ni Anchor ni. Ini yang bola ni dengan apa gambar burung tu, Instagram, Facebook ni semua Anchor ni, Anchor, tapi dia pakai single apa karakter je lah kan. Nak pakai gambar pun boleh juga. Okey, kalau nak pakai gambar macam mana cara dia? Ni dia pakai icon lah kan. Icon ni awak cari icon dekat mana? Icon awak kena awak kena download icon dulu lah. Okay, masukkan dekat dalam macam image awak buat tu. Pergi ambil icon dekat situ, icon whatever icon lah, icon kan, free icon tu awak cari dekat sini icon. So awak boleh dapat, contohnya dekat sini kan, ini icon ni awak download, masukkan ni sama macam gambar tadi lah. Ni download PNG ke PNG ni mana tadi, download dia. Ni kot boleh download lah ni, PNG 500 pixel, 16 punya kecil. Okay, awak download. So ni 16 belum lagi, apa-apalah mana ni kan, download ni PNG free download. Ni kopi je kot, yang ini href kopi. Maknanya yang ini tak payah nak kena tu, dia automatically dia masukkan. Saya copy yang ni dekat sini, dan saya paste kat sini, Ctrl V. Nampak tak, dia dah buatkan untuk kita langsung. Yang ni href dia oh tak, ni dia punya ni dia punya href Anchor dekat sini ni. Ini contoh dia lah, ni Anchor, ni fast delivery icon. Awak boleh try lah. Ni dia punya ni Anchor, ini dia punya teks dia, ni dia punya teks, ni dia punya title fast delivery icon. Untuk icon tu ambil lain lah. Okay, awak download je mana-mana dulu, copy to clipboard, copy asset as download. Ini kalau icon kalau kita guna image biasa pun sama juga. Okay, kalau guna teks tadi saya dah tunjukkan. Okay, next awak buat sendiri yang tu boleh. So Anchor tu, yang tu awak buat sendiri boleh. Kita proceed dulu. So yang ini dah selesai. Yang ini adalah button. Kita create button pula So untuk button punya, boleh tak tadi? Tak, nanti awak buat sendiri yang tu awak explore dulu. Okay, so untuk button punya, kita nak create button, HTML button tag. Kita guna HTML button tag. So macam ni lah. Click me ni adalah button. Okay, yang ni tapi dia guna alert lah untuk ni. On click punya dia alert. Okay, kalau yang button biasa sebagai anchor, kita masukkan button, kita enclose anchor. Okay, ataupun anchor kita enclose button pun boleh juga. Okay, so okay, so lagi sekali so yang untuk yang button punya, kita type button, lepas tu click me. Yang ni adalah anchor dia kan. Ni so yang on click ni tak payah, type button je. Yang ini ni kita enclosekan pakai anchor. Yang ini button ni dekat anchor, dekat text, button ni dekat text. Okay, macam ni. Okay, button 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 tab. So dekat button ni kita enclosekan dengan anchor. So button, so tak, sekejap saya check dulu. Button saya letak dulu atas, Ctrl S dulu, saya check dulu sekejap So W3 School tadi mana pergi kita? S2 page 2, dia ada test. Okay, dia ada test tu button tu. Yang button ni kita enclosekan dekat dalam anchor. So ni tak ada apa-apa lagi kan, kita
klik tak ada bukan, tak ada pegang lagi kan. Jadi kita enclosekan ni sebagai anchor. Dia dekat dalam teks. Faham? Tak faham? So ni button ni kita create button. Yang ni kan button punya ni, ini button. Yang ini kita masukkan dekat dalam anchor sebagai teks yang ini. Boleh? Okey. Jadi yang dia punya tempat dia pergi ialah dekat sini href. Macam dekat PPD ni, tengok PPD ada tak PPD punya utilization, ppd.utilization.edu.my ada tak? Oh, sorry. Ni ada masalah ni dia punya ni. Okay, boleh dengar kan? Tak payah pakai tu. edu.my saya nak tengok ada tak utilization ppd. So dekat sini ni, yang ini ni saya nak jadikan sebagai button. So saya create sebagai button je lah dekat sini boleh so then dekat sini button button tab. So yang PPD center ni dekat tengah-tengah button, Ctrl X terus PPD center dekat dalam button, and then ni dia pergi dekat ppd.utilization.edu.my. ada tak ppd.utilization.edu.my? Saya tak tahu. Saya refresh dulu, Ctrl S dulu. Saya tak tahu. Ctrl S, save, and then saya refresh ni PPD center ni, saya klik, oh tak ada, dia tak jumpa. Dia kena proper HTTP punya tu. Ini kena ada proper HTTP colon / kemudian Ctrl S, save. Baru dia pergi PPD. Kalau tak dia pergi macam ni je. Dia pergi under kita punya tu. Dia seolah-olah just patch je. Okay. Saya refresh, tekan pada PPD, dia baru pergi dekat ppd.utilization.edu.my. So tadi yang button, tengok dekat sini. Tengok kat sini. Yang button tadi kita kan ada apa ni, anchor tadi kan, anchor ni anchor. Yang ini ni dia punya link dia. Okay? Dia punya link dekat tengah ni anchor. Yang ini ni kita create button dekat yang teks ni jadi button. Jadi yang ini button ni kita masukkan dekat dalam tu. So saya just copy yang ini ni, Ctrl X, saya letak dekat belakang button. Nampak tak? Yang ini teks ni adalah dia punya teks untuk yang ini. Boleh? Contoh saya pergi dekat W3 School. So W3 School .com. Lepas tu yang ini ni W3 School lah, saya letak W3 School. Faham? Dapat tak? Bila Ctrl S, automatically this is okay. Yang ini adalah, nampak tak? Yang ini adalah teks kepada anchor. Nampak tu? Ni teks pada anchor. Kita kalau create anchor sini kalau kita create anchor biasa, tab, nampak tak dekat sini dia punya teks dia. So sekarang yang teks daripada A sampai sini closing, ni closing, kita jadikan dia sebagai button. Yang ini teks ni, dan dia punya closing kat sini. Boleh Okey. Okey tak? Okey, so yang ni dah selesai, button punya dah selesai. Yang ini button dah selesai. Yang ni lab 1. Question 2. Kita tengok question 2. Boleh? Question 2 dia kata apa? Using JavaScript, add one or more button, namely hire me with fresh functional of 3 times prompt. Kita klik je button tu dia akan paparkan hi. Dia klik lagi another button, dia akan paparkan sir. Dia klik another button lagi, maknanya 3 kali kita klik button, dia akan 3 kali bagi paparan message. First message hi, second message sir, and then third message paparan tu hire me. Ini awak guna alert je, alert, utilization alert. So kita pakai alert je, JavaScript alert. Ni button alert. So pergi dekat button tu, simple je, button yang tadi tu. Yang button tu, ni apa ni? HTML. Awak cari yang button. Okey, sama juga. Oh tak ada dekat sini button ni. Okey, plot and line button. HTML button ni. Saya just search kat situ HTML button, dia keluar yang HTML button tag. Okay, yang tadi kita dah buka tadi, HTML button tag. Dekat sini button, HTML button tag. Nampak tak? Button klik me. Okay, button type klik me.
Ni yang tadi saya tunjuk dekat awak, klik sekali dia keluar hello world. Yang ini adalah alert punya button. Tapi yang ini bukan JavaScript, yang ini HTML punya. Kalau yang nak JavaScript punya, tapi boleh juga dekat sini pun boleh juga. Kalau yang nak JavaScript punya, pergi dekat sini pergi dekat W3 School, ambil JavaScript. Dekat sini ambil alert punya tu, alert. Tak keluar kan? Awak kena search kat sini, JS alert. JS alert, so dia keluar dekat sini JavaScript pop-up box, JavaScript pop-up box. So dekat under JavaScript ni dia pop-up alert dekat situ, dia keluar JS browser. So bila awak buka ni dekat sini dia guna Windows the alert and then text yang dia paparkan tu. Jadi kalau buka dekat sini ni, try it, dia akan buka I am an alert box. Tekan OK. Dia tutup lah kan. Tapi kita nak, bila kita tekan another dia punya button tadi, dia keluarkan lagi teks kan. Klik lagi, dia keluarkan lagi teks. So simple je. Awak just, yang ini awak just copy je 2 kali lagi sini, and then dekat bawah kan. So yang ini first alert box, hi, dekat sini kan. Sini hi, I'm a box kan, alert box. Yang ini yang number 2 tu, ini message number 2. Boleh buat simple je, message number 2, message number 3. Awak letak dekat situ je. So kalau awak run, first tekan hi, I am an alert box, number 2, number 3. So dia just run satu-satu lah kan. Boleh juga dekat sini. Yang tadi tu pun boleh juga. So yang ini cara dia pakai JavaScript. So JavaScript dia kena ada JavaScript punya function, nama dia my function. Ni JavaScript, and then function dia dekat sini, my function, opening and then closing. So yang ini alert untuk JavaScript punya text box. So alert, isi kandungan dia punya text, another alert. Boleh? Simple kan? Tapi yang kena ada ni, yang untuk button punya on click, awak kena run my function. So dekat sini, kalau my function tu awak letak my function 1, kat sini pun awak kena letak my function 1 lah. Nama function kena sama, baru dia jumpa function tu. And then make sure yang JavaScript ni dia dekat belakang daripada HTML punya content. Ni belakang ni kan, sebelum closing body, dekat belakang. Kalau ada banyak dekat sini yang lain, awak letak belakang sekali, sebelum closing body. Ni opening kan, opening. Yang ni closing, sebelum closing letak dekat belakang. Yang ini just text je kan, H2. Awak nak letak sini paragraph pun boleh. Jadi kalau copy semua ni, Ctrl C, pergi dekat sini, right click new, yang ini js.html. So dekat sini awak paste dekat situ, Ctrl S. Dekat sini awak boleh letak macam-macam lah kan, P tab, Pastoralum 100 tab. So awak akan dapat lah yang apa, JS.html. So pergi dekat sini, awak buka semula. Mana tadi JS.html, localhost. Yang localhost ni awak sebaiknya awak save dekat sini lah, dekat dekat awak punya bookmark tu, awak bookmark. So S2 kan, awak bookmarkkan dekat situ, senang. Awak boleh just klik dekat situ, dia keluarkan JS, HTML. So nampak dah dia keluar first, second and third. Okay, faham yang apa dia? Bracket. Okey, boleh. Sekarang berapa? 10.37. Banyak lagi ni kita dapat. CSS belum lagi. Ni baru HTML, kita dah jump pergi dekat JavaScript terus. Okey, kita nak buat yang HTML punya boleh. Ini
ini HTML kita dah cover. Sekarang kita dah cover JS. Ya. Mana? Boleh? Okey. Okey, so kita sekarang masuk dekat CSS. Boleh? CSS. Yang CSS ni dekat sini, lab 1 ni, dia ada dekat atas pada question 1 tu ada embedded CSS dan JavaScript. Kita dah masuk JavaScript dah clear tadi. Sekarang kita nak tengok apa yang ada dalam CSS. Dia ada 3 CSS punya apa nama tu, configuration. Macam mana kita nak create CSS lah. Okay, satu yang kita namakan sebagai inline. Inline tu kalau kita ada HTML tag, kita letak dekat dalam HTML tag. Apa yang kita buat tadi kan, dekat sini kan, yang PG2, nampak tak yang kita letak dia punya width dia berapa, ni nama dia inline CSS. Kita letak image, kita letak dia punya apa nama ni, ini property dia kan, kita letak property under dekat dia punya HTML tag. Ini nama dia inline. Okay, ni nama dia inline. So kalau buka dekat sini W3 School, okay, W3 School HTML lepas tu CSS punya. Okay, kita buka basic dulu, cari CSS ni. Tengok dekat sini HTML CSS. So dekat sini dia ada inline, internal dengan external. Okay, yang inline punya kita buat tadi macam ni, H1 tadi kita buat IMG kan, jadi kita nak try yang ini kan. H1 ni kita nak tukar dia punya text color kepada blue color. Okay, yang tadi hitam je kan, yang kita punya tadi hitam je, ni JavaScript alert ni hitam je. Jadi kita nak tukar JavaScript alert ni kepada warna merah. Okay, yang ini apa, js.html, ataupun kita ambil yang PG2 lah, HTML tu kan, PG2. Saya ambil yang ni S2 S2 slash ni, ambil PG2. Ni kan hitam je kan, iteration pago kan, kita nak tukar jadi merah ke biru ke kan, pergi dekat bracket, pergi dekat PG2, buka PG2. So and then dekat sini UTHM ni, dekat H1 tu kita masukkan dekat sini dia punya styling dia. Ini inline style. Inline style tu ialah kita letak dekat mana? Dekat mana tadi? Okay. Lepas H1 tu kita letak style. Lepas tu dia punya property dia, color ni text color blue. Lepas tu kalau kita nak tambah lagi, kita bagi semicolon, tambah lagi, dan tambah dekat belakang dia lagi apa dia punya property lagi yang ada. Kemudian baru closing. Kalau dah tak ada style lagi, baru closing. So then automatically apa yang kita nak paparkan, blue headings ni, dia akan ikut style yang ini. Yang ni H1 punya size. So kita try So pergi dekat H1, kita type STY. Okay, dekat sini STY. So dia akan keluar style dekat situ. Tekan enter je, nampak dia keluar sendiri kan. Tekan enter. Lepas tu dia terus automatically dia bagi align content, align item. Ni semua dia punya property dia yang kita boleh pilih. Animation, so kita boleh animatekan gambar dia punya teks tu. Kita boleh letak background color dia. Background tu maknanya dia punya line, text line tu ada background dia, color apa. Okay, oh dekat sini background color. Background tu line, background ni the whole tu background ni. Background image pun kita boleh letak. So kita ambil yang text punya. Text tu ialah color. Saya tekan C, automatically dia akan cari C punya property. Saya pilih color, COLOR, and then enter. Dia akan bagi dia punya color punya setting. Saya ambil yang aqua punya, biru lah, biru. Saya tekan BL, jadi dia bagi black, blanche, blue violet ke apa semua kan. Saya ambil blue. Nampak sekali dengan dia punya gambar, dia punya color sekali kan. Tekan enter. And then kalau kita nak tambah, dekat situ tambah semicolon. Kalau tak nak tambah, okey, dah tutup lah. Ctrl S save. Okay, then kita refresh tengok UTHM pago ni jadi biru ke tak? Jadi biru kan.
Okay, dan tengok dia punya background color pula, bagi dia one line background color tu. Okay, so kalau kita nak tukar instead of blue something else, boleh juga pakai bracket, klik pada blue, right click, klik dekat blue, right click, quick edit. Tengok sini, kita tak nak blue, kita nak tukar merah, klik pada blue, right click, quick edit, kita boleh pilih kat mana, merah, merah, lepas tu close ni, pangkar, Ctrl S, automatically dia dah tukar jadi merah. Nampak? Try lagi sekali. Okay, tadi merah kan dekat sini kan, kalau awak right click dekat sini, tekan quick edit, dia akan tunjukkan color dia dekat sini. Kemudian kalau kita nak apa color warna hijau, klik pada hijau dekat sini, awak boleh pilih hexa, RGB, HLA ni ialah dia ada dia punya hue, saturations and apa lagi lah kan. And dia ni dia dia boleh apa, ni apa ni yang boleh dia gelap ataupun dia boleh nampak telus lah, apa nama tu, saya lupa dah nama dia, tapi kita boleh bagi dia nampak supaya dia boleh nampak tembus, apa nama saya lupa. Okay, but anyway, so dekat sini awak boleh pilih kan, jadi warna hijau. Okay, and then Ctrl S lah, of course, save. Ni dah hijau ni kan, nampak? Kalau kita hover pun kita dah boleh nampak dah. Okay, hover dia punya cursor dekat situ, kita dah boleh tahu dah ni hijau punya, hover cursor tu dekat situ. Okay, then awak boleh pilih, and then of course awak dah boleh tu kan, dah boleh preview. Okay, awak boleh tambah lah. Dekat sini awak nak tambah, lepas pada semicolon tu background color, BAC, background ni background color, COLOR. Awak nak bagi apa background color, something yang sebab dia punya color text tu hijau, kita nak bagi dia dark color lah, dark blue, and then enter, Ctrl S. Kalau nak tambah lagi, semicolon lagi. Okay, Ctrl S, enter, and then refresh, dia akan bagi background color text punya kat belakang tu, nampak Okay, so maknanya apa, awak dah boleh explore apa nama dia punya property yang awak nak dekat sini ni. Awak boleh tambah apa, style ke, background color ke, whatever. Awak boleh check dia punya apa nama tu, dia punya property tu, tengok dekat W3 School apa sebenarnya property dalam senarai tu, awak explore lah. Okay, lagi apa ni kita nak buat tadi, CSS. So tadi apa nama dia, inline CSS. Yang kita buat sekarang ni inline CSS, kita buat dekat dalam H1, maknanya dekat dalam tag, HTML tag. Sekarang kita nak buat yang internal CSS. Instead of kita letak dekat H1 atau dekat dalam tag, kita kena letak dekat header. Okay, so buka dekat dalam HTML CSS yang internal kita dah buat ni dekat sini. Kalau yang body nampak, yang ini adalah internal. Okay, so kita ada H1 dengan P dekat sini. H1 dekat sini, tengok dekat sini sekejap. H1 ni dia punya header, kita bagi dia color blue ni, text blue yang ini. P ni color red. Okay, dia punya text color red. Kemudian body ni dekat background untuk HTML punya dokumen tu, kita bagi dia background color dia warna ni. Jadi kalau kita buka dekat sini, dia bagi background color yang ini powder blue, teks dia warna merah, dan dia punya heading warna blue. Ni kau boleh tukar, ni green ke kan, green, kemudian awak run, so dia akan jadi green dekat situ. Yang ini apa, color apa, color yellow, boleh tukar jadi yellow dekat situ, nampak? So basically yang ini nama dia apa, within style opening and closing. Yang ini nama dia internal punya CSS. Kita tak letak dekat H1 tu inline, yang ini dekat internal punya. Okay, jadi body ke apa semua kita letak dekat situ. Kita klik dekat sini, kita taruh H1 apa opening and then closing, kita letak dekat situ. Simple contoh dekat sini lah. Okay, saya just copy je, Ctrl C yang ini, copy.
Yang ini saya just copy. Dalam yang style ni saya just copy, Ctrl C. Kita boleh letak dekat sini. Yang header dekat dalam header ni dekat dalam header. Ni dekat antara header opening dan header closing, dalam header. So then kita letak dekat sini antara header ni, bawah dia. So ada ni style opening and then style closing. Kalau saya save, automatically dia itulah objective order tak. Okay, anyway, so ni header style and header closing style opening and then tag style tag opening, style tag closing dekat sini, body ni. Kemudian H1, tengok dekat sini, kalau ada dua apa nama tu, CSS yang last kali yang dia akan ambil kira. Contohnya dekat sini ada H1 dekat atas yang internal punya, ada H1 dekat bawah yang ini inline punya, dia akan ambil yang last punya. Okay, so kalau kita close yang ini, kita tutup yang ini ni, kita tutup yang ini, style dekat sini, kita buang yang ini. Of course dia ambil kira yang H1 dekat sini green color lah, color tu yang text color. Ctrl S save. Okay, Ctrl S save. Kalau kita refresh semula, mana tadi ni, ETHM ni dia jadi biru semula. Okay, mana jadi green ke biru? Green. Okay, so kita boleh tukar lah, ke edit, ni taruh blue ke kan, merah ke. Okay, then awak save, Ctrl S, dia akan jadi color tu lah. Ni color apa? Color tak tahu apa nama color tu. Okay, so ni pagar ni bila refresh dia akan jadi color tu. Nampak Yang background tadi awak boleh letak juga. Kalau nak tambah background color dekat sini, yang ni body punya, H1 punya background awak tambah lagi dekat belakang. Tapi kena ada ni, kena closing semicolon. Okay, awak tambah color, background color sini, enter. Ni background dia punya, text punya background brown, and then ada semicolon dekat situ. Ctrl S save. Mana awak tambah lah, boleh awak tambah sendiri. So ada dia punya background macam tadi. So yang ini apa nama dia? Internal lagi satu je, yang external punya. Okay, yang external punya awak tengok dekat sini, yang CSS external punya, ni external, yang apa dia punya file tu, kita kena create file, nama dia style.css. Style.css, kita kena create file, dan kita masukkan semua tu tadi dekat dalam file tu. Okay, instead of dekat dalam header, dalam style punya tu, kita masukkan semua dekat dalam tu. Okay, so kita create style.css. Kita buat tapi kita kena ada link. Link dia apa? Link rel style sheet and then href style.css. Ni kena ada. So just copy yang ini. Awak boleh letak je terus dekat situ link. Dekat sini kan ada style ni. Sebelum style tu awak letak link tab, so automatically dia buatkan untuk awak. Okay, href tu yang style, stay while saya letak style.css. Okay, style sheet. So then awak kena create satu, Ctrl S, create satu file, nama dia style. Yang ini saya just copy je, PG2 ni saya just copy je yang ini ni, Ctrl C. Okay, yang untitled ni saya rename F2, Ctrl V. So dia letak style.css dekat situ, dan just copy je apa yang ada dekat dalam PG2 tu. Yang ini dekat dalam style ni, copy semua, cut lah, cut, Ctrl X, masuk dekat dalam style.css, Ctrl S save. So automatically dia dah buatkan untuk kita. So yang powder blue ni, yang ni kita boleh tukar ni, sama juga tadi kita edit, kita nak tukar dia punya tu, bagi dia bolehlah warna putih ke, coklat sikit ke kan, coklat sikit ke, merah ke, whatever lah colour kan. So dah ada dah tu. So dekat situ just Ctrl S save, then awak dah preview, dah boleh preview dekat sini. Sama macam ni tadi. Oh, tak berubah dia punya colour dia. Okay, cara dia apa? Kita kena create style.css. Style.css ni ada style. So page 2 sini style.css, real shape. And then yang ini style ni tak payah tu, apa-apa pun boleh.
Okay, cuba. Simple je kan? Ni apa nama dia? External Lagi sekali. Simple je. Create new file. Right click new file. Awak letaklah styles1.css ke kan? Enter. Dan masukkan semua dia punya apa tu punya setting dekat sini lah, CSS tu kan. Contohnya body opening and closing, automatically dia buat background color background color ni style1.css, background color aquamarine, and then closing, bukan ni semicolon, ni closing kan. So then kalau kita pakai Ctrl S, kita nak pakai dekat PG2, instead of style.css kita letak style1 yang ini, styles1.css. Nampak? Dia buatkan untuk kita. Ctrl S save. So automatically bila kita buka yang ini PG2, dia pakai yang tu, yang style1.css. Maknanya kita boleh pilih mana-mana CSS style untuk kita nak pakai. Faham So okay kan? Ada nak tanya? So ni dah habis lab 1. Tinggal satu lagi okay? Satu lagi. Question 3. Yang question 4 tu awak kena tulis sendiri apa awak punya what is your opinion about HTML, CSS and JavaScript. Yang question 3 ni last kita ada form dekat sini dan kita nak buat apa? Validation. Maksudnya dia kena masukkan teks baru boleh tekan submit dekat sini. Sign up lah dekat sini kan. Jadi kita pakai apa? Tengok dekat sini kita nak buat JavaScript validation. JS dia nak JavaScript bukan HTML. So HTML JavaScript validation, JavaScript form validation. Okay, so simple je. Dekat sini dia ada validation dia. Ni function dia. Validate maksud dia tak mau apa? Tak mau kosong text tu, text box tu. Kalau kosong dia bagi alert, name must be filled in or filled out, whatever lah. Return false tu maksud dia tak proceed. Okay, so contoh dekat sini kita ada form ni, kita boleh create ni name, lepas tu password dekat sini ni kan. Ini form, nama dia my form, ni nama form ni my form. Lepas tu bila kita action ni, bila kita tekan submit je, dia automatically dia akan buka yang page, nama dia action page. Okay, contoh dekat sini lah kan. Kemudian validation, ni dia punya validation form. On submit return validation form. Method post tu maksud dia apa? Bila kita tekan submit, okay, bila kita tekan submit, apa yang kita tulis dekat sini dia akan submit pergi dekat next page. Itu maksud post dekat sini. Kemudian dia punya input text adalah yang ini, input text box yang ini. Ni input text ni nama dia apa? Fname. Jenis dia text ni adalah input text. Type ni text ni input text. Okay. Kemudian nama dekat sini ialah yang sebelah sini dia punya tu. Kalau kita nak tambah dekat sini boleh tambah lagi. Ctrl C, saya insert sini. Sini apa? Password kan? Password. So yang ini P name, password. PWD lah password. Okay, so in text juga. Yang ini kalau saya letak password punya, dia akan jadi star. Okay, kita run. So nampak kita kena letak dekat sini, ni insert new line lah sebenarnya, baru dia tu. Tapi tak apa, dekat sini kita masuk name and then password. Bila kita submit, dia kata apa? Name must be filled out or filled in lah kan. Fill in kan, fill in. So kosong je dia validation dia tak nak proceed. Dia kena ada something dekat sini. Okay, baru dia akan terima. Nampak tak? Fname yang dimasukkan, password dimasukkan, dia forward pergi dekat next page dekat sini. Ini nama dia JavaScript validation. Ini dia pakai apa? JavaScript validation. So ini dia yang nombor 3 punya, soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 3 ni dia. Cuma yang ni nampak lain sikit lah kan. Ni nampak cantik sikit kan. Pakai form tu pun okey, tak ada masalah. Kalau nak pakai form ni kena pakai Bootstrap, tapi kita belum masuk lagi. Itu next week kita masuk Bootstrap punya tu, Bootstrap punya HTML layout punya tu. Kita pakai Bootstrap, pakai formnya dekat sini, form.
form untuk form text untuk Bootstrap. So kita belum lagi nampak ni, dia ada password, nampak cantik sikit kan. Ni submit, dia ada disable input form. Nanti minggu depan kita akan buat yang ni, form control apa semua. Ni ada email, password apa semua kan. Okay. Yang ini kita buat minggu depan nanti. Ni Bootstrap, nak bagi dia cantik lagi. Okay. So hari ni kita dah selesai lab 1. Ada nak tanya? Tak ada. Okay, clear. Alright then. Ada? Saya belum buat ada punya submission form lagi. Nanti awak dah selesai. Saya bagi 3 minggu. 3 minggu.